Abdullah Mambar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program bicara Maulid Rasul dan kem imtiaz solat pada kali ini. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturahim, bertukar-tukar pendapat di samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan. Berkatilah usaha ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami. Engkau hiasi kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji. Juga hindarilah kami dari sifat-sifat keji. Hindarilah kami dari sifat-sifat lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke jalan kebenaran. Ya Allah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan, lantas bersegera melakukan kebaikan. Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkan keburukan. Ya Allah, ya Fa'al, ya Allah, ya Farijul Hammi wa ya Kashful Gham. Kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal, mental dan rohani, agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang daripadamu, ya Allah. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sama ada dalam bidang akademik maupun kepribadian. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'na syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairu a'marina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Saiful Ashraf atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berdiri. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Hadirin hadirat pelantar maya yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Puan Nurlila binti Omar, Bonda Pengetua, untuk menyampaikan ucapan perasmian dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis yang berusaha Puan Faridah binti Hashim, penolong kanan pentadbiran Puan Zarano binti Talha, penolong kanan Hal Ehwal Murid Puan Zuraidah binti Ismail, penolong kanan co-curriculum Puan Wan Doriza binti Wan Muhammad Nur, penolong kanan petang yang dihormati Encik Amirul Helmi bin Abbas, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yang berbahagia Dai Muhammad Anas bin Kamis, penceramah jemputan, yang dihormati guru-guru kanan mata pelajaran barisan AJKPIBG, para guru dan ibu bapa serta peserta-peserta kem imtiaz solat Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Kajang, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah perkenannya dapat kita bersama-sama berada dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun ini. Majlis ini merupakan salah satu program yang terdapat dalam kem
imtiaz solat yang dianjurkan bersama oleh Panitia Pendidikan Islam dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk makluman, terdapat 2 program dilaksanakan pada hari ini dan ianya adalah suatu usaha jalinan terbaik antara pihak sekolah dan PIBG bagi membentuk dan memperkasakan sasiah diri dan akhlak yang mulia murid-murid Islam. Program ini bertujuan untuk melahirkan insan pelajar yang mencintai Allah sebagai pencipta segala-galanya dan mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sekiranya kita dapat mencintai Allah dan Rasul dengan sepenuhnya, sudah tentu kita dapat melazimi cara hidup berlandaskan syariat Islam dengan memperbetulkan fardu ain dalam kehidupan dan memupuk sikap ihsan dalam rutin harian. Maulidi Rasul yang kita sambut pada hari ini hakikatnya bukanlah sekadar sambutan hari lahir baginda Rasulullah SAW, tetapi membawa suatu makna yang amat besar, iaitu bertujuan melahirkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Di samping kita menjadikan baginda sebagai suri teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Semoga ceramah ini akan menerbitkan kesedaran agar kita sentiasa berusaha memperbaiki akhlak dan meneguhkan jati diri sebagai seorang Muslim yang cemerlang dalam semua bidang berlandaskan syariat Islam sebenar. Para hadirin yang dikasihi Allah, pihak sekolah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya guru-guru pendidikan Islam dan Megamind Servis dan Konsultan dalam memastikan program ini dapat dirancang dan diuruskan dengan berkesan sehingga dapat direalisasikan pada hari ini. Begitu juga pihak PIBG yang sentiasa memberi sokongan dan dukungan dalam semua program yang dijalankan oleh pihak sekolah. Buat para peserta program, rebutlah peluang keemasan dan kesempatan ini. Hargailah sumbangan tenaga dan curahan keringat guru-guru anda. Ikutilah program ini sehingga kepenamatnya dengan penuh ikhtisam untuk pelaksanaan ibadat yang betul, sempurna dan ikhlas dan menjadi muslimah yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Saya yakin program pada hari ini menepati visi sekolah dalam melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam aspek sasiah dan akhlak diri. Malah yang lebih penting daripada itu, ilmu yang ditimba pada hari ini adalah suatu landasan menuju kehidupan yang diredai Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan hidayah serta dirahmati Allah sepanjang program ini. Maka dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sambutan Maulidi Rasul dan Kem Imtiaz Solat Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Kajang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perasmian bonda pengetua sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai bicara dibuka, sebelum program bermula, suka saya bacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Da'i Muhammad Anas bin Khamis berasal dari Arau Perlis. Beliau merupakan finalis Da'i TV3 musim kedua, finalis Akademi Sahur TV Indosiar 2017, juga merupakan moderator Tanyalah Ustaz di TV3 dan TV9, moderator Anda Mushkil di TV1, panel pendakwah bulanan di penjara Sungai Buloh, dan beliau juga merupakan pelajar madrasah Miftahul Mu'arif Muar Johor. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Da'i Muhammad Anas untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari pengacara majlis pada pagi ini yang saya hormati Puan Nur Lela, Bonda Pengetua SMK Konvent Kajang, seterusnya pengurusi PIBG SMK Konvent Kajang, guru-guru perlengkanan, guru perlengkanan pentadbiran, perlengkanan HEM, perlengkanan kurikulum, seterusnya seluruh guru-guru, ketua-ketua panitia, dan juga seluruh tenaga pengajar, cikgu-cikgu, dan juga seluruh ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton kita pada pagi hari ini, dan yang diraikan adik-adik puteri-puteri SMK Konvent, yang mana saya mendoakan agar kita semua walau di mana jua mudah-mudahan berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga kepada penganjur bersama kita yang saya tak dapat sebut satu persatu, yang sekira mega mind di sini, mega mind, dan juga mungkin ada yang terlibat secara langsung ataupun yang secara tidak langsung. Saya mendoakan semuanya yang bertungkus lumus menganjurkan program kita ini, mudah-mudahan semuanya diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Alhamdulillah, marilah sama-sama adik-adik sekalian kita pertama dan selamanya, dan senantiasa kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita kena syukur pada Allah? Adik-adik sekalian, disebutkan oleh seorang ulama namanya Hujjatul Islam, gelarannya adalah Hujjatul Islam, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, nikmat ni terbahagi kepada 5. Nikmat ni terbahagi kepada 5. Nikmat, selalu saya sebut, nikmat ni terbahagi kepada 5. Kalau adik-adik nak tulis, boleh tulis. Yang pertama, nikmat yang berada pada tahap yang paling bawah ialah nikmat yang namanya harta benda. Harta benda dan kekayaan. Nikmat yang paling bawah sekali, kata Imam Ghazali. Bukan kata benda tu tak penting. Penting. It's a necessary, dia panggil, benda yang penting untuk kita kan. Orang convert ni dia terror lah speaking. Saya ni lama dah tinggal speaking ni. Kalau takalam lughatul arabi, insya-Allah boleh sikit-sikit lah. Baik. Maka nikmat harta benda dan kekayaan ni, kata Imam Ghazali, duduk pada tahap yang paling bawah. Dan nikmat yang kedua ialah nikmat kesihatan tubuh badan, kata dia. Nikmat sihat ni tinggi sikit daripada nikmat kaya dan juga harta benda tadi. Apalah arti kekayaan kalau diri tu tak sihat? Kan? Orang kata, jom pergi Langkawi, gelembung pelancongan dah buka. Nak pi macam mana? Tak sihat. Tak sihat tak boleh berjalan. Kan? Saya pernah jumpa ada seorang haji di satu surau. Dia tunjuk dekat saya pasport dia. Kan? Sampai ke Argentina, Mexico dia dah pernah sampai. Rupanya dia pergi dakwah. Dia pergi dakwah, Masya Allah, sampai ke penghujung benua Afrika pun dia pergi. Saya tengok dalam pasport dia, semua negara dia dah pernah sampai.
kecuali Israel lah, kan, kecuali Israel dia sebut dalam cop pasport Malaysia tu. Baik, nak sebutnya kalau kita sihat kita boleh pergi, tapi kalau kita tak sihat datang sekolah tak datang. Nak silap-silap saya kalau tak sihat ni tak ada depan cikgu-cikgu sekalian ni. Kan, sebab nikmat sihat tu lebih berharga daripada nikmat kaya tadi. Kan, ada orang kata, Ustaz, saya rasa saya nak jual buah pinggang saya lah, nak beli iPhone 13 Pro, kan, contoh. Dia nak jual buah pinggang semata-mata nak dapat iPhone tu yang mata 3 tu sekarang, kan. Dia nak mata 3 kan. Dia ada 3 back eye kat belakang, kan. iPhone Pro 13 kan. Allah alam lah, saya tak erti sangat. Saya bukan peminat Apple. Saya peminat orange saja. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sanggup kita nak gadai kesihatan kita, nikmat yang Tuhan bagi pada kita semata-mata demi memenuhi keinginan ataupun kemahuan nafsu kita yang sementara. Esok keluar 14-15, kau nak gadai apa pula? Kan? Cukup. Kan? Maka sebab itu kita kena bersyukur. Pakai Samsung pun bersyukur. Kan? Pakai Huawei pun bersyukur. Pakai nak sebut apa? Pocophone pun bersyukur. Dapat Xiaomi, Realme, Mi macam-macam, Mi ke U ke I ke, bersyukur. Sebab Tuhan bagi pada kita cantik dah. Tak payah kita nak banding tarakan dengan orang lain, kan. Kami geng-geng Apple tak kawan dengan kau geng-geng produk Cina kami tak kawan. Tak, dia bukan masalah tu. Masalahnya ialah kita bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Pada paling bawah, nikmat harta benda dan kekayaan. Yang kedua, nikmat sihat. Saya pernah jumpa satu orang yang datang, dia kata, Ustaz nak order apa? Ustaz order lah, saya belanja, kan. Aku ada kawan lagi yang nak datang makan, tak apa, saya belanja, pakcik belanja. Saya kata, pakcik asyik belanja kami, pakcik tak makan, pakcik order lah. Nak makan steamboat ke, siakap 3 rasa ke, kan, dengan ikan siakap kan mahal sekarang, kan. Ustaz order, dia kata. Saya kata, kenapa pakcik tak makan, kenapa pakcik belanja kami? Dia kata, Ustaz, doktor tak bagi saya makan banyak-banyak. Doktor hanya suruh makan ubat dan sedikit saja nasi. Sebab pakcik sakit. Dia buat keluar ubat, tunjuk. Allahu Akbar. Banyak ubat dia makan. Berharga tak nikmat sihat? Berharga, adik-adik sekalian. Bila kita sakit, barulah kita rasa, ya Allah, betapa berharganya nikmat sihat ni, ya Allah. Kan? Sebab tu dalam nasyid disebut apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kan disebut, kan? Kan tak ingat? Kan saya seorang je ingat. Lagu tu adalah adaptasi daripada ayat Quran, iaitu surah Al-As, kan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Quran dengan masa, demi masa, wal as. Kan, kita baca tak surah tu, adik-adik sekalian? Baca. Kan, adakah kita hayati surah tu? Ni kita nak hayati. Hayati ke, Nurmah ke, tak kira lah nama apa pun, kan. Kita nak menghayati, mentadabur ayat Quran. Allah Ta'ala sumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Setiap ataupun seluruh manusia ni berada dalam keadaan rugi, kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang berpesan ke arah kebenaran dan berpesan-pesan ke arah kesabaran. Ni hidup kita ni, kan. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Hidup kita ni sementara. Jadi kalau ada orang nasihat kita, people keep reminding, kan, remind us about Allah, about Rasul, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Bila ada orang datang nasihat kita, bagi kita the best advice, kan, cerita pasal hadis, cerita pasal dakwah dan sebagainya, maka terimalah dengan lapang dada. Kan, sebab apa dia nasihat? Adakah sebab dia marah kita, dia cemburu pada kita? Tak, sebab dia sayang pada kita. Maka sebab itulah, bila mana ada orang nasihat kita,
Kita pegang dada kita, kata, ya Allah, syukur, ya Allah, masih ada lagi orang yang nak nasihat saya, ya Allah. Masih ada lagi cikgu yang baik pada saya. Masih ada lagi teacher yang sudi tegur saya, nasihat saya bila saya buat salah. Kita kena bersyukur. Adab menerima nasihat dengan lapang dada. Sekalipun kita harta kita lebih baik, lebih banyak daripada orang lain. Sekalipun kita punya rupa paras lebih lawa daripada dia. Kan? Ada orang hari ini sombong dengan rupa dia. Kenapa awak tak nak buat group assignment dengan saya? Oh, kami geng-geng lawa, awak geng-geng tak lawa. Dia tak mau kawan dengan kawan tu. Kan? Kami geng-geng yang loaded sikit. You all semua tak loaded. Kita tak boleh geng. Dia orang yang mulia di sisi Allah ni, dia bukan orang yang loaded ke, yang unloaded ke, dah. Bukan sebab rupa parah, dah. Kita mulia di sisi Allah. Nabi sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwa dia kepada Allah. Maka sebab itu nikmat yang kedua, apa dia jadi adik-adik? Iaitu nikmat sihat. Yang ketiga, nikmat apa? Kata Imam Ghazali sebut. Ni tak masuk tajuk ke ni, baru mukadimah ni, cerita pasal alhamdulillah, syukur tu, nikmat tu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ialah nikmat kesempurnaan fizikal dan panca indera. Kan, kita anggota zuhir kita ni, kan nampak kan, bila kita duduk depan cermin, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita akan nampak, kita akan jumpa 7 anggota zuhir yang besar yang ada pada tubuh kita. Yang pertama, kedua mata. Kan, betul Cuba cek, ada 2 mata tak? Ke ada 3? Kan? Ada orang ada 3 mata, cerita Dragon Ball atas ni satu kan. Apa nama? Ada kartun, saya pun minat kartun dulu kan. Situ ada 3 mata dia kan. Tai Chi apa nama dia. Baik, kita ada 2 mata. Ada 7 anggota zuhir yang besar pada tubuh kita, adik-adik sekalian. Yang pertama, kedua mata. Yang kedua, kedua telinga. Kemudian lidah. Kemudian kedua tangan. Kemudian kedua kaki, perut dan kemaluan. Ada 7 anggota zuhir yang ada pada batang tubuh kita. Semua ini, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, seorang ulama Melayu, dia kata dalam kitab Penawar Bagi Hati, beliau menyebutkan semua anggota zuhir yang besar ni adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Besar tak nikmat tu? Besar. Cuba Allah Ta'ala uji. Cuba nama apa tadi? Cuba Alia kan. Dah 20 tahun ataupun 18 tahun hidup, 17 tahun hidup, tiba-tiba tahun yang ke-19 tu bangkit-bangkit kan. Siapa tutup kamera tu? Terus takut lari lah, bukan? Bangun-bangunnya kan, terus sebelah mata tak nampak kan. Agak-agak rasa kan, terseksa tak? Ataupun rasa macam sedih tak? Kenapa mata tak nampak pula ni kan? Sebab tengok Korea banyak kan, Running Man kan. Tak ada contoh kan, Squid Game kan. Baik, kan? Kenapa tak nampak? Sebab banyak sangat tengok handphone contoh kan. Makna kata Allah nak uji, Allah kata suruh rehat lah tu. Jangan banyak sangat main game. Contoh lah, ni bukan Alia sini, ni Alia di Afrika tu. Baik, Alia sini baik kan. Baik, nak ceritanya, Allah bagi tarbiyah kepada kita melalui penyakit. Tapi besar tak nikmat melihat tu? Besar adik-adik sekalian. Bayangkan, kita tengok ada orang yang baca Quran, dia tak nampak dia buta, tapi dia baca menggunakan Al-Quran tulisan Braille. Ingat senang kan nak baca guna tulisan Braille ni? Orang yang celik pun belum tentu faham tu tulisan Braille. Susah. Tapi tengok bagaimana Allah Ta'ala bagi yang namanya mata hati, basirah. Mereka boleh baca Quran dengan baik sekali. Sebab itu kita ni yang celik ni, Allahu Akbar, belajarlah sungguh-sungguh. Kita hargai nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi pada kita, adik-adik sekalian. Nikmat panca indera. Ustaz nak sebut panjang lah. Hari ni tak mau cerita pasal itu sangat. Kita nak cerita tentang Nabi SAW. Baik, nanti kita akan cerita kalau sempat. Nikmat panca indera. Kalau kita ada duit, kalau kita sihat, tapi panca indera tak sempurna, nak pergi mana pun tak seronok. Jom, gelembung pelancongan, kita pergi Pulau Pangkor kan. Nak pergi macam mana? Kaki ni tak boleh jalan. Allahu Akbar. Seronok tak pergi? Tak seronok. Sebab dia apa dia panggil, ada benda yang menyebabkan halangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, nikmat yang keempat yang lebih besar daripada ketiga-tiga nikmat tadi, kata Imam Ghazali, ialah nikmat roh dan juga nyawa. Kalau tiga-tiga tadi ada, sihat, panca indera sempurna, ada kaya pula, duit ada, tapi tak hidup. Kita duduk, kita mati, tak bernyawa, tak ada, roh ni tak ada. Maka tak ada guna yang ketiga-tiga tadi.
Nah, maka nikmat hidup ni adalah nikmat yang besar. Nah, kita dapat jumpa kawan kita, kita dapat kenal manusia-manusia, li ta'arrafu, kenal. Nah, kenal cikgu kita, kita boleh tahu dah, oh, ni cikgu, ni ayah, ni mak. Kita hidup. Kita berada di dunia yang nyata, kita hidup. Tu nikmat yang besar. Adapun kata Imam Ghazali, nikmat yang kelima ini lebih besar daripada empat-empat nikmat tadi. Apa dia? Iaitulah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang kelima inilah nikmat yang lebih besar berbanding nikmat-nikmat yang kita bicarakan yang tadi. Kalaulah kita ada harta, kalaulah kita sihat, kalaulah kita fizikal sempurna, kalaulah kita hidup, tetapi kita tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah, apalah artinya? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Kan, walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat ia diwarisi. Iman ni kita kena usahakan. Maka sebab itu nikmat yang kelima ni adalah nikmat iman dan Islam. Maka inilah kita bersyukur pada Allah kerana kita dijadikan sebagai sebahagian daripada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh adik-adik Islam 5 nikmat tu? Boleh? So far ada benda nak tanya tak? Ada. Sebelum kita teruskan dengan agenda kita. Yang tadi tu mukadimah sikit, yang ni baru nak masuk tajuk. InsyaAllah kita hari ini bakal berbicara tentang seorang susuk tubuh, seorang insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan yang agung, seorang lelaki yang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi mencurahkan kasih sayangnya, demi menyelamatkan seluruh umat manusia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai satu rahmat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Seluruh isi langit dan juga bumi bergembira dengan kelahiran, dengan kehadiran Nabi SAW. Bukan orang saja seronok, bukan sahaja haiwan saja seronok, 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Sehingga digambarkan kelahiran Nabi SAW ini berlakunya peristiwa-peristiwa yang cukup agung dan luar biasa, yang belum pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Kan ada qasidah yang dilantunkan untuk menggambarkan, menceritakan apakah yang berlaku ketika mana sebelum kelahiran Nabi SAW. Adik-adik tak pernah dengar qasidah sebelum kelahiran Nabi kan? Nanti balik cuba buka dalam YouTube, qasidah kelahiran Rasulullah. Oh, dengar cantik, sedap semua qasidah tu. Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda, para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita ya Rasulullah. Pernah dengar? Tak pernah dengar, no? Nanti balik cari lagu tu. Ke pernah dengar lagu Bruno Mars ya? Kan? Saya tak dengar lagu orang Melayu, Ustaz. Saya dengar lagu orang putih. Tak apalah, saya pun dengar juga lagu lagu-lagu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk meredakan stres, ketegangan belajar. Saya pun dengar. Cuma berhati-hatilah. Jangan dengar lagu-lagu yang boleh merosakkan akidah kita. Kan ada banyak kan lagu-lagu yang pelik-pelik kan. Hati-hati adik-adik sekalian. Saya ingat Ustaz lah ada lagu Bruno Mars tu yang bahaya kalau kita dengar tu. Kalau kita nyanyi bahaya. Dia boleh merosakkan akidah kita. Lagu-lagu ni, hiburan ni, nanti kita akan ceritakan
adakah hiburan ni diperbolehkan dalam Islam? Ataupun adakah hiburan yang mendidik jiwa? Mengapa sesuatu hiburan, nyanyian itu menjadi perkara yang berpahala kepada kita? Apa faktor? InsyaAllah kita akan bicarakan nanti. Tolong ingatkan saya, mungkin di akhir ke di pertengahan nanti. Ustaz, lagu yang macam mana ataupun hiburan yang macam mana yang Nabi buat? InsyaAllah saya akan ceritakan. Nah, di zaman Nabi SAW, disebutkan adanya lebih kurang 7 orang tukang syair di zaman Nabi SAW. Di zaman Rasulullah ada 7 orang tukang syair yang kerja dia bersyair. Selain daripada dia beramal ibadah, selain daripada dia semayang, selain daripada dia berpuasa, berjihad, berjuang dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat ni 7 orang ni, mereka bertugas, mereka ialah melantunkan qasidah syair. Wa ajmalu minka lam tara qat'ain. Kan ada lagu apa, qasidah Qamarun. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Adik-adik pernah dengar qasidah tu kan? Yang Zizi Kirana nyanyi tu kan, dengan UNIC tu. Sebenarnya qasidah tu ialah qasidah syair yang dilantunkan, yang dinyanyikan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Dia puji, ya Rasulullah, engkau diciptakan dengan tidak ada kecacatan, keaiban. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah ya Rasulullah engkau diciptakan seperti yang engkau inginkan. Oh, hebat kata-kata dia. Yang ni dia panggil metafor, dia panggil metafora. Belajar kan bahasa Melayu kan? Belajar English literature kan? Dia panggil metafor. Metafora ni satu perlambangan, satu orang kata apa, bahasa yang indah yang digunakan untuk menggambarkan isi hati seseorang. Kan, metafora. Kan? Pepatah Melayu sebut, kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. Mana kata dia hati dia dengan lapang hati, dengan besar hati, dia seronok. Kan, contoh. Awak ni bagai merpati dua sejoli. Adakah kita burung merpati? Tak. Dia nak bagi tahu macam burung merpati dua sejoli tu. Nak bagi tahu kata sama cantik, sama padan. Kan? Tu dia panggil peribahasa, pepatah Melayu. Nah baik. Bagai isi dengan kuku. Dia nak bagi tahu gambaran perasaan mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata aku ni tak pernah memandang seseorang yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Sahabat puji Nabi SAW. Bahkan Nabi kata lagi, syair lagi. Nabi seronok. Inilah hiburan yang diperbolehkan. Tu nah. Dan hiburan ni dia menjadi berpahala pula apabila mengingatkan kita kepada Allah dan juga Rasul SAW. Ini kalau nyanyi tu puji kekasih hati kita saja. Takut menjadi maksiat hati pula. Kan kita puji, kan kita teringat girlfriend kita, kita tulis lagu kan. Habis semua perempuan kat sini kan. Jangan ada yang suka sama jenis pula, na'udzubillah lah. Saya pernah pergi satu sekolah, Allah Akbar, cerita kat cikgu sikit. Saya tanya kan, siapa kat sini yang ada kekasih kan? Semua angkat tangan. Ada, kami sayang Nabi, Ustaz. Betul lah tu. Dia nak terus saya lah tu. Tapi dia kata, Ustaz, apa hukum? Dia tanya kat saya, kita tidur satu selimut dekat asrama dengan kawan sekolah kita. Saya kata, oh sini ada yang macam tu lah. Rupa-rupanya dia menjadi satu habit ataupun menjadi satu perkara yang biasa bagi pelajar-pelajar kat situ. Rupa-rupanya inilah salah satu fitnah yang perlu kita elakkan. Dalam berkawan ada dia punya batasannya. Nanti kita akan tengok syariat Nabi SAW ni dah cantik dah. Tapi kita akan jumpa bagaimana ada orang-orang yang
mereka ini ikut syariat Nabi, tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka hawa nafsu, mereka tak mau ikut. Dia bagi alasan-alasan yang tertentu. Saya minat kawan saya ustaz, pasal dia lawa, saya admire kat dia. Jaga-jaga, sebab antara fitnah yang boleh berlaku ialah berlakunya hubungan-hubungan yang terlarang. Wal'azubillah min zalik. Kalau orang tanya, kalau ayah kita tanya kita, mak kita tanya kita, Kak Cik ada suka kat siapa-siapa tak kat sekolah? Kak Cik kata ada. Kak Cik ada perasaan tak kepada orang lelaki? Ada. Mana kata normal. Tapi kalau dia ada perasaan kepada kawan-kawan semua jenis kan ada, ini masalah. Saya tanya soalan di sekolah, saya kata, siapa yang satu hari nanti dia nak kahwin kat tangan? Semua orang nak kahwin. Normal lah. Sebab kita akan kahwin satu hari nanti, insya-Allah dengan izin Allah. Tapi kalau dia tak mau kahwin, dia minat semua jenis, ini masalah. Saya tak minat lah kahwin ustaz. Saya, tu. Lelaki tu sebut tu. Saya rasa, saya minat kat ustaz lah. Ada masalah tu. Nak kena bawa dia pergi jumpa kaunselor. Sebab dia ada masalah berkaitan dengan naluri kehidupan dia. Maka sebab itulah, antara ancaman yang berlaku dan kebinasaan yang pernah berlaku, ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala azab yang namanya kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ni dia buat hubungan yang masya-Allah tabarakallah, yang tak boleh digambarkan dengan akal kita. Cukup pelik. Sebab itu hari ini saya pun pernah pergi ke satu mall, saya rasa macam ya Allah, hidayah ya Allah kan, saya doa. Sebab badan saduk, sihat kan, smart, muka pun smart. Tapi bila dia tengok kita, dia tengok atas bawah kan, dia siap kenyit mata kau kan, lari saya masya-Allah tabarakallah. Kan ada 3-4 orang kan geng-geng badan jenis main gym ni kan. Tengok sihat, tak ada masalah apa. Tapi dia minat tengok orang lelaki ni, dia minat. Macam tu juga orang perempuan. Sebab itu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ada perbuatan-perbuatan yang macam tu dalam kamus hidup kita. Boleh ada Islam ni semua orang baik ni. Muka-muka yang jaga wuduk semua ni. Tu muka-muka hebat semua. Budak-budak SMK Convert ni semua okey insya-Allah. Baik. Jadi sebagaimana yang digambarkan tadi, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya baginda Rasulullah menerangi seluruh isi alam. Orang yang mengaku mencintai Allah, maka dia wajib mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala buktinya dengan kita mencintai dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Kerana cinta kepada Nabi adalah wajib. Cinta kepada Nabi adalah wajib. Kalau kita sayang dekat sekolah kita, kita akan jaga nama baik sekolah kita. Kalau kita tak jaga nama baik sekolah kita, pergi mana-mana orang tanya, tu budak mana tu? Tu budak konvent Kajang. Malu tak cikgu kita? Malu. Tu yang menang bola jaring tu sekolah mana? SMK Convent Kajang. Cikgu pun bangga. Cikgu pun bolehlah jalan kepak sikit kan. Pasal dipuji sekolah. Ni budak-budak mana ni yang menang pidato Deep English debate ni? SMK Convent Kajang. Teacher dia jalan. Tadi jalan menunduk je. Dia jalan. Sekolah saya tu ni anak murid saya. Kita pun boleh seronok, tumpang gembira kan teacher? Kita boleh tumpang gembira. Bonda pengetua pun rasa senyum, lebar lah sikit, boleh buat kenduri lah balik nanti. Tapi kalau sebaliknya, kan, orang kata apa, menconteng arang ke muka sekolah. Kan, sedih. Maka sebab itu kita kalau sayang sekolah, kita nak give the best untuk sekolah. Kita nak tinggalkan sesuatu yang menjadi kenangan manis untuk sekolah. Bila saya keluar daripada sekolah saya, cerita kat adik-adik sikit. Kan? Alhamdulillah lah, banyaklah kenangan manis. Banyak kenangan yang pahit pun banyak. Tapi banyaknya kenangan manis lah. Sebab saya dilantik oleh guru dalam mesyuarat untuk jadi ketua pengawal. Sebelum tu, tingkatan 4, saya jadi timbalan ketua pengawal 2. Pengalaman sepanjang 2 tahun sebelum saya tamat sekolah, saya ni orang yang belajar tak apa nak pandai. Saya mengaku, saya akademik ni saya lemah sikit. Ada beberapa subjek lah yang saya betul-betul minat dan ada beberapa subjek yang saya kurang sikit. Bukan kurang tu sebab apa? Sebab mindset kita. Tuhan ni, Allah ni dia bagi dekat kita otak ni dah cantik lah. Kan? Dah okey lah.
Kan? Dia bukan tak boleh sebenarnya. Ada dalam mindset orang, saya tak boleh lah mat cikgu, saya tak boleh lah teacher science. Dia bukan tak boleh sebenarnya, sebab dia mindset. Cuba kita ambil surat power kita. Kita baca surat power kita, mesej power kita. Semangat tak kita baca? Sampai boleh ingat tu, 10 tahun dah menikah pun boleh ingat lagi surat tu. Sebab apa boleh ingat? Cikgu gelak kan? Betul cikgu. Kenapa kita boleh ingat? Sebab kita baca dengan penuh ketekunan kita baca. Kita hayati setiap patah perkataan yang power kita tulis dalam surat tu. Betul tak? Sebab apa yang kita boleh hafal lagu Bruno Mars? Kenapa kita boleh hafal lagu Zayn Malik? Tak apalah sebut sikit. Saya pun minat juga. Sikit-sikit lah. Kenapa kita boleh hafal lagu Blackpink? Kenapa kita boleh hafal lagu BTS? Kenapa kita boleh kenal anggota kumpulan BTS? Daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki, kita tahu telinga dia macam mana, rambut dia color apa, dia pakai subang telinga kanan ke telinga kiri, baju dia pakai ni, dia pernah pakai ke belum, show dia dalam muzik video dia, kita boleh cerita. Betul tak adik Raja Nur Aisyah, betul ya? Kan, contoh lah, tak adalah bukan adik Raja tak minat kan, tak minat K-pop kan, minat Bollywood kan. Kita boleh cerita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kan? Episod yang mana dalam cerita Squid Game tu kita boleh cerita dekat kawan-kawan sekolah kita. Dengan semangatnya. Kenapa kita boleh cerita? Cuba bagi jawapan sikit Kak Ustaz. Kenapa kita boleh ingat episod yang mana yang Running Man haha jatuh dalam kolam? Kita boleh ingat. Kan? Contoh. Kan? Yang mana yang tengok tu tengoklah. Ke tak tengok? Ke saya seorang je tengok? Kan? Ustaz seorang je tengok, Ustaz kami tak minat Running Man, Ustaz ada semua old school. Tak apa. Kan? Old school lah buat macam mana? Kan? Saya jiwa old school. Kita boleh hayati benda tu. Kita boleh cerita kat kawan. Kita bahkan tak pernah rasa jemu. Bercerita lagi dan lagi setiap masa duduk. Asal lepak je cerita. Asal cerita je lepak lah tu. Sebab apa? Sebab kita minat. Dan kita ada kesungguhan untuk mengetahui, belajar tentang dia orang. Dan akhirnya menyebabkan kita jatuh cinta kepada Blackpink, BTS dan sebagainya. Kenapa persoalannya? The question is, kenapa kita tak boleh buat macam tu apabila datangnya hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi sekalian, bila kita tanya tentang Rasulullah, kan? Siapakah sahabat Nabi? Kita boleh cerita. Sahabat Nabi, ramai Ustaz. Yang utama tu ada 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Okey, boleh cerita sikit. Tapi tak terperinci. Tak sedetail sebagaimana kita boleh baca, kita hafal keluarga. Artis-artis yang kita minat. Kenapa saya cerita macam ni? Cikgu-cikgu dan juga adik-adik sekalian. Kerana kecintaan kepada Rasulullah adalah suatu kewajipan. Nabi SAW menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian, Nabi kata, sehinggalah akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sehinggalah aku, kata Nabi SAW, lebih dia cinta, lebih dia kasih, berbanding ataupun melebihi kasihnya kepada ibunya, ayahnya, kepada anak isterinya, kepada manusia seluruhnya. Maka kita wajib mencintai Rasulullah lebih daripada kita cinta kepada yang lain. Kalau kita cinta kepada handphone kita lebih daripada Nabi, maka cinta kita adalah cinta yang palsu. Kan? Sebab apa? Contoh, kita cinta game lebih daripada kita cinta semayang. Kan? Itu tanda orang yang tak mencintai Nabi SAW. Mak kata, berhenti main game dulu. Mak kata, pergi solat dulu. Dah nak habis waktu ni, pukul 6 ni. Maya asar pukul 6.30. Sabarlah mak, 2 minit lagi, 5 minit lagi. Makna kata kita lebih mencintai komputer kita, game kita, berbanding kita mencintai Nabi SAW. Wala'uzubillah. Jadi sekalian boleh faham Kita lebih mencintai PUBG. Kita lebih mencintai ML. Kita lebih mencintai macam-macam game lah. Ustaz nak sebut tak erti. Kan? Apa nama macam-macam game lah sekarang ni. Kan? Kita lebih mencintai benda-benda yang macam tu lebih pada Rasulullah. Adakah salah main? Tak salah.
Cuma jangan sampai kita menggadai solat kita. Kita tak sampai tak tahu masa nak tolong mak, tak ada masa nak tolong ayah, tak ada masa nak tolong tengok kerja sekolah adik, tak ada masa nak basuh baju, tak ada masa nak kemas bilik tidur lepas dah bangun. Ini benda basic. Kenapa kita tak boleh buat semua tu? Sebab selepas adanya gadget-gadget ini, teknologi ada di sekalian untuk diurus, bukan untuk dihapus. Kadang-kadang ustaz sedih. Kan? Ada mak ayah, kadang-kadang ustaz pergi kuliah duha dekat surau kan. Ada seorang makcik, ada seorang mak tu datang, dia kata, Ustaz, ada tak doa nak bagi lembut hati anak? Saya kata, kenapa makcik? Dia kata, anak makcik ni tengah makan pun main handphone. Tak pandang muka kami waktu makan. Saya rasa sedih sangat Ustaz. Nah, lepas adanya handphone ni, saya rasa macam sedih sangat. Kami hubungan ni macam makin jauh, dia kata. Masa kita makan lah, kita nak sembang dengan mak kita. Kita nak cakap dengan ayah kita. Kita nak bincang apa-apa benda penting pasal sekolah dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Tapi bila makan pun, sambil makan, sambil duk tengok, cerita K-pop lah, apa macam-macam lah Ustaz nak sebut, tak arti Squid Game lah. Sekarang ni Netflix, sekarang ni semua trend Netflix. Sambil makan depan mak ayah pun, tengok Netflix. Apalah kiranya dalam 10 minit, 15 minit waktu makan tu, kita ketepikan dulu telefon kita. Letak tepi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jangan duduk sibuk Netflix. Selepas tu kau nak Netflix kan, triple flip kan, terpulang lah. Ni bila duduk depan mak ayah, adabnya bagaimana? Nah, jaga perasaan mak ayah kita. Tak akan dapat kebahagiaan kita seandainya kita mengguris hati mak ayah walaupun sedikit. Setitis air mata mak ayah kita mengalir kerana kederhakaan yang kita buat. Allahu Akbar. Inilah suatu kesengsaraan yang bakal kita hadapi. Dunia lagi Allah akan bagi pada kita. Jadi sekalian. Sebab itu tolong berhati-hati. Tolong hormat mak ayah kita. Kalau di sekolah, mak ayah kita ialah guru kita. Our teachers adalah mak ayah kita yang kedua. Sehingga kan kata Imam Ghazali sebut, dia kata guru yang kedua terkadang lebih utama berbanding ibu bapa yang pertama. Dia kata terkadang guru adalah lebih utama berbanding mak ayah kita, dia kata. Sebab apa? Sebab mak ayah melahirkan kita, membesarkan kita, bagi kita makan zahir. Tapi Imam Ghazali kata, teacher ataupun guru memberikan bimbingan dan juga didikan kepada kita yang berbentuk zahir batin, dia kata. Ilmu. Maka guru yang kedua ni adalah yang lebih penting, guru bapa yang kedua. Sebab tu hormat guru dan juga hormat mak ayah. Baik. Jadi Ustaz nak cerita tentang Nabi SAW, kenapa kita boleh kenal artis-artis, selebriti, pemain bola sepak, pemain tenis dan sebagainya, macam-macam lah. Sedangkan kita nak bangkit di akhirat dengan Nabi SAW. Kita nak bangkit di akhirat dengan Rasulullah. Tapi kita tak kenal Rasulullah. Kamu nak contoh lah kan. Contoh ni Ustaz nak bagi faham ni. Kamu nak pergi stadium Bukit Jalil, BTS datang buat konsert. Contoh. Kan, contoh. Tiket dah habis. Tapi kamu dapat tahu yang Ustaz jadi kira orang besar lah yang kat stadium tu. Kalau ejah dengan Ustaz ni, insya-Allah Ustaz boleh bagilah 1-2 seat kosong, Ustaz boleh masukkan kamu. Kan? Jadi kamu tahu dah, tiket dah habis, tak boleh masuk dah, tengok confirm full punya BTS buat konsert di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kamu nak masuk tu, kamu kata tak apa kak, kita try call Dai Anas. Mungkin dia boleh adjust sebab dia ayah dia owner kepada stadium tu. Jadi call, bila call kata, oh syuhada rupanya. Okey. Contohlah. Syuhada kata, saya nak 2 tiket Ustaz. Berapa saya boleh bayar? Saya kata tak apalah, syuhada punya pasal. Ustaz pernah datang sekolah kamu ceramah, Ustaz bagi 10 tiket free. Sebenarnya ada je tiket free, tapi orang reserve kan untuk VIP. Tapi sebab Ustaz kenal kamu, Ustaz bagi. Sebab apa yang Ustaz bagi? Sebab Ustaz kenal kamu. Betul tak? Cuba kalau kamu minta kat Pak Gad dekat yang jaga dekat parking tu, dia bagi tak tiket? Dia tak bagi. Sebab dia tak kenal kamu. Dia kata, Cikgu Rozihan, siapa tu? Dia tak kenal. Tapi kalau kita pergi kat orang yang betul, kita akan dapat tiket tersebut. Maka bila mana sampai pada hari kejadian, syuhada pun datang, pakai lawa apa semua kan. Contohlah,
Sampailah. Saya tunggu dekat parking basement Ustaz. Tak apa. Nanti ada seorang pakcik tu, dia tolong bagi tiket. Kamu ambil kat dia. Pergi-pergi memang ada. 10 dapat. Allah. Rasa berbunga dah hati. Seronok tak? Seronok kan. Tu yang mula upload dekat TikTok. Saya dapat tiket kan, contoh kan. Upload kat TikTok. Buat macam-macam lah. Story dekat IG. Kan. Masuk upload dekat dalam Facebook. Orang kata, Dayang, kau dapat tiket BTS wajar kau. Mana kau dapat? 10 kan. Orang akan cemburu dengan kita. Kan? Macam mana kau boleh dapat Kan mahal tu. Kan? Bukan ke out of stock? Adalah. Dia kata, nampak? Kita akan berbangga pada hari tersebut. Kerana apa? Kerana kita dapat apa yang orang lain tak dapat. Kita diistimewakan. Kita mendapat keistimewaan yang orang lain tak dapat. Maka sebab apa kita dapat? Sebab kita mendapat kabel yang kuat. Daripada Ustaz itulah. Kan? Ustaz kabel kuat. Maka begitu juga dengan Nabi SAW. Kan? Kalau kita nak selamat di dunia dan akhirat, maka kabel kita kena dengan Nabi SAW. Adik-adik nak masuk universiti terkemuka, kan? Kalau tak ada kenal siapa-siapa, kan? Kalau 1000 tempat kosong, yang minta tu 100,000 orang, kan? Adik-adik nak pergi kerja, kan? Contoh, syarikat tu memerlukan 10 orang je, tapi yang datang minta 1000 orang. Hantar resume semua. Kadang-kadang resume kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kita tak dipilih. Yang dipilih tu orang lain. Sebab apa? Sebab dia kenal pakcik dia tu kawan baik bos. Makcik dia tu sepupu bos. Sebab kabel. Dia bagi kabel. Tu tak berlaku tak hari ni? Berlaku. Tu. Kenapa awak boleh masuk dalam mall tu? Pakcik dia owner mall tu. Sebab pakcik. Dia panggil kabel. Maka kabel kita nak selamat dunia akhirat, kita kena kabel dengan Nabi SAW. Ini dipanggil syafa'atul uzma. Syafaat yang agung daripada Nabi SAW. Maka kita nak selamat, tidak ada jalan lain melainkan dengan kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Bukti tanda kita mencintai Rasulullah. Yang pertama, adik-adik sekalian, apakah tanda? What is the proof that we really love our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him? Apakah tanda, bukti yang kita ni betul mencintai Nabi SAW? Yang pertama, tandanya ialah kita berusaha untuk mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan dalam Quran kan sebut kan banyak perkara-perkara yang Nabi tunjukkan kepada kita, sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sunnah Nabi ni, dia ada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Percakapan Rasulullah pun dikira sebagai sunnah. Perbuatan Rasulullah, sekalipun Nabi tak cakap, Nabi buat, itu juga adalah sunnah Rasulullah. Kemudian diam Rasulullah pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat makan biawak padang pasir, kan pernah dengar kisah tu kan? Nabi duduk dengan sahabat tangkap biawak dok, kan? Bukan biawak Malaysia ni. Biawak Malaysia ni makan macam-macam. Biawak tu lidah bercabang. Ni biawak padang pasir, biawak Arabnya. Sahabat tangkap biawak tu, sahabat sembelih potong-potong, kan? Dok ni. Ustaz pernah sampai di Madinah, Ustaz pernah tengok nasi Arab makan dengan daging dok. Duk gantung, relax, terbang je kan. Sebab bentuk dia sama macam biawak. Kan? Ustaz tak makan lah, jangan tanya saya memang tak makan. Satu hari Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kawan saya kata, jom makan nasi Arab tak? Saya kata, tak makan lah. Anda makan daging unta je kot. Cukup lah dengan nasi Arab. Dok ni satu hari ketika mana Nabi SAW, sahabat dah masak apa semua, dah panggang dok tu, hidang di depan Nabi SAW. Sahabat ajak Rasulullah, jom makan ya Rasulullah. Rasulullah hanya senyum, Rasulullah tak makan, Rasulullah hanya diam saja. Rasulullah tak makan. Dan Rasulullah tak kata tak boleh. Mana kata diam itu pun adalah adalah sunnah Nabi SAW. Makna kata nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak. Makna kata Nabi diamkan. Nabi kata nak makan, makanlah, tapi aku tak makan. Makna kata bolehlah makan. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu pun diam Nabi pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya kita berbicara, maka kita berbicara. Ada masanya kita perlu diam,
maka kita diam. Sebab Nabi sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang baik ataupun dia diam sahaja. Hari ini kita ikut tak sunnah Nabi? Kita amal tak sunnah Nabi itu? Berbicara ketika perlu sahaja. Saya Ustaz, selagi boleh komen, saya komen Ustaz. Puas hati Ustaz. Tengok kawan beli handbag baru, kita komen. Alah, handbag murah, pasal malam je tu. Kita cemburu dengan dia. Kan? Kita tengok benda-benda viral sikit dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Twitter ke. Kita nak jadi orang yang komen. Tolong berhati-hati. Kan Nabi dah sebut, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik ataupun dia diam. Tapi kalau kita orang yang tak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, kita akan komen je. Selagi boleh komen je. Dia panggil the power of netizen. Kan? The power of netizen. Dia panggil tentera bawang army. Kan? Contohlah, kan? Selagi mana saya menjadi presiden tentera bawang, saya akan tetap teguh komen sampai mati, dia kata. Kan? Semua isu dia nak komen. Isu viral dia komen, hak tak viral pun dia komen. Jadi viral tu kan? Benar tu tak viral, tapi bila dia komen, dia angkut geng dia tag kawan dia, tag semua. Jadi viral. Bayangkan kalau ianya fitnah. Kita dah angkat geng, kita datang sebarkan fitnah. Siapakah yang menanggung fitnah tersebut? Diri kita. Yang menjadi pencetus kepada penyebaran fitnah ataupun berita palsu tersebut. Maka kena berhati-hati. Sebab tu Nabi sebut, bercakaplah yang baik ataupun diam saja. Ustaz, kalau dia ajak kita bergaduh dekat media sosial, macam mana Ustaz? Berbicara yang baik ataupun diam saja. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, debat, siapa yang tinggalkan debat, sekalipun dia berada di pihak yang benar. Saya yang betul Ustaz, dia salah. Kenapa saya nak kena takut? Kita tinggalkan juga perdebatan, sekalipun kita berada di pihak yang benar. Nabi kata, aku menjamin syurga, aku menjamin mahligai untuknya di dalam syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada di pihak yang benar. Kan, kita bergaduh dengan kawan-kawan kita, cerita tentang kita buat group assignment kan dekat sekolah, kan, kawan kita bagi pandangan macam ni, kita bagi pandangan macam ni. Dia kata tak, kau punya formula tu tak betul, teacher ajar formula dia macam ni. Kita bergaduh dengan kawan kita. Siapa yang tinggalkan pergaduhan, perdebatan tu, sekalipun dia tu orang yang benar, dia betul, pandangan dia betul, kawan dia salah, tak apalah, aku mengalah. Daripada kita duduk bergaduh ni, bebek aku mengalah, tak apa. Nabi kata, aku jamin mahligai dalam syurga untuk orang yang tinggalkan perdebatan tadi. Tu. Boleh hanya gaduh apa ni, BTS ke, Blackpink ke, terpulang lah. Yang penting benda tak awak masuk kubur pun. Sekadar untuk hiburan sahaja. Yang pertama, bukti kita mencintai Rasulullah ialah kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Segala yang kita lalui dalam kehidupan kita is all about adab. Betul tak? Betul tak adik-adik sekalian? Semuanya adab. Itulah sunnah Nabi. Adab nak masuk tandas, kaki kanan ke kaki kiri? Masuk toilet, kaki kanan ke kaki kiri dulu? Kaki kiri, Ustaz. Keluar toilet, kaki kanan. Rupa-rupanya di barat, di Eropah, mereka mengkaji sunnah yang Nabi buat. Kenapa orang Islam ni buat adabnya macam ni, buat adabnya macam ni? Rupa-rupanya, bila kita masuk tandas dengan kaki kiri, kita punya, dia panggil sensory system, lebih kurang macam tu lah. Saya tak ingat, ada satu kajian di Jerman dibuat. Bila kita masuk kaki kiri ke dalam tandas yang ada tempat yang licin, kita punya body posture kita akan lebih stable. Jadi tak akan menyebabkan kita akan mudah jatuh dalam tandas. Dia buat kajian. Hebat. Islam mendahului sains, adik-adik sekalian. Saya bila baca artikel tu, saya kata, ya Allah, hebatnya, ya Allah, hebatnya. Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita 1400 tahun yang lalu. Rupanya ada sebab.
Kan? Buat kajian. Bila kita masuk kaki kiri, dia akan menyebabkan body posture kita, kedudukan badan kita lebih stabil. Kalau licin pun kita tak akan jatuh. Kalau masuk kaki kiri. Nah, bila kita jatuh dalam toilet, kan banyak orang meninggal kan jatuh dalam toilet, lumpuh dan sebagainya. Na'udzubillah. Kan tolong berhati-hati. Baik. Dan apa lagi? Ada adab yang Nabi ajar kepada kita. Kalau betul kita cinta Rasulullah, kita berusaha untuk mengamalkan sunnah dan juga mencontohi apa yang Nabi ajar kepada kita. Kan Nabi ajarkan kepada perempuan di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala turunkan, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan melabuhkan pakaian mereka sehingga menutupi dada-dada mereka. Makna kata hanya boleh menampakkan perhiasan yang zuhir sahaja. Aurat perempuan ni bila mana berhadapan dengan lelaki yang bukan mahram dia, ialah hanya boleh nampak ialah muka dan juga pergelangan tangan sahaja. Walaupun ada sebagian ulama kata tangan pun kalau boleh menjadi fitnah maka wajib tutup. Begitu juga muka. Macam mana nak tahu fitnah tu berlaku macam mana? Kita tak tahu, hati orang kita tak boleh tahu. Cuma kita di Malaysia, kita bermazhab Imam Syafi'i, pandangan kita pegang bahawa muka boleh juga ditunjukkan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Macam kita lah untuk majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kalaulah kita keluar jalan, orang semua tengok kita ni menyebabkan orang tertarik kepada kita, orang lelaki, maka itulah antara wajah-wajah yang perlu ditutupi. Dan sebab wajah kita akan menghadirkan fitnah. Hatta di zaman Rasulullah pun ada lelaki yang dipanggil lelaki berpurdah. Jangan kata perempuannya, lelaki pun ada di zaman Nabi yang berpurdah. Yang Nabi suruh dia tutup muka dia. Saya tak ingat nama dia apa. Tapi memang muka dia memang dipanggil lelaki cantik lah. Dia panggil Amrad Al-Jamil. Amrad Al-Jamil ni lelaki yang smart. Kalau kita lah K-pop lah. Kan? Korea pop kan. Muka bersih. Nak buat macam mana? Bukan dia cukur janggut dia. Bukan dia cukur misai. Memang tak tumbuh. Lelaki yang akil baligh sehingga umur 30, kata ulama ini digelar sebagai Amrad. Amrad ni orang yang tidak ada bulu di mukanya. Lelaki yang tidak ada bulu, misai, janggut tak ada. Maknanya bersih muka dia. Jadi bila mana Amrad ni, dia akan menyebabkan fitnah yang besar sebenarnya. Siapa nak tulis boleh tulis. Amrad ni dalam hukum fiqah, lelaki Amrad dipanggil lelaki cantik ni, dia punya fitnah dia lebih dahsyat daripada fitnah wanita terhadap lelaki. Sehingga kan Al-Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama, Imam Nawawi, ketika mana dalam satu majlis beliau, ketika mana ada seorang lelaki, yakni pelajar dia, murid dia, dia kan bila mana habis kelas kan, guru kata siapa ada soalan nak tanya silakan. Lalu tiba-tiba bangkit seorang lelaki Amrad yang mana mengikuti kelas dia. Kata, wahai tuan guru, saya nak tanya soalan. Terus Imam Nawawi berpaling muka dia, tak mau tengok. Adakah Imam Nawawi benci dia? Tak. Sebab Imam Nawawi kata, aku nak jaga hatiku dan pandangan aku dia. Sedangkan yang tanya tu lelaki. Tapi sebab dia Amrad, dia muka dia jenis lawa, muka lelaki comel. Saya tak apa nak comel lah, pasal ada janggut juga. Tapi nak sebutnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab tu sunnah Nabi simpan janggut dia. Jangan buat main. Nabi kata tipiskan misai kamu dan simpanlah janggut kamu. Baik. Adakah haram? Tak haram lah. Nak cerita, Imam Nawawi alihkan pandangan dia, tak mau tengok. Sebab apa? Dia akan menyebabkan ni hati ni bahaya, tak boleh jaga. Kan? Sekali duduk terbayang, lawa juga orang budak lelaki tadi tu. Dia akan menyebabkan fitnah yang lebih besar. Kalau kita duduk lepak dengan orang yang berlawanan jenis dengan kita, yakni kita perempuan duduk dengan lelaki, kita tahu dia lelaki, aku tak boleh salam dengan dia, aku tak boleh dekat dia. So, kita tahu benda tu kan, haram kan, tak boleh sentuh. Tapi kalau duduk dengan lelaki yang Amrad, takut berlakunya hubungan-hubungan yang terlarang, na'udzubillah. Kan banyak berlaku kan di sekolah-sekolah, ada yang dipanggil kes liwat dan sebagainya. Berlaku tak? Berlaku. Kes liwat banyak. Saya masuk ke penjara Sungai Buloh. Ada, saya tak mau sebutlah nama dia. Masih lagi dalam siasatan, kena tahan reman, dalam perbicaraan, dia liwat pelajar dia sendiri. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ni yang kita takut. Sebab itu Islam datang, Nabi datang tunjuk kepada kita syariat yang dibawa oleh Rasulullah, menutup kepada jalan-jalan fitnah. Nampak macam ada fitnah yang nak berlaku, asingkan.
ataupun potong. Jangan bagi ni. Halang kan benda tu berlaku. Sebab itu adik-adik sekalian, yang mana yang ada kawan-kawan yang duduk suka bergelumang dengan kawan sejenis yang nampak pelik, tolong nasihat. Awak ni saya tengok macam lain macam je dengan kawan kamu ni. Kami BFF, teacher. BFF lah, BFF. Tolong jaga-jaga. BFF pun adab kena jaga dengan kawan. Tak boleh tidur berselimut. Tidur berpelukan macam adik-beradik. Tak boleh. Sebab ni adab kita berkawan. Nak mengelakkan jalan fitnah. Ni adik angkat saya, teacher. Memanglah adik angkat. Saya ikut-ikut terangkat pula lagi ni kan. Tolong jaga-jaga. Sebab itu sejarah dah tunjuk kepada kita. Baik. Itu sunnah, adab. Apa lagi adab yang Nabi ajar kepada kita? Adab dengan mak ayah macam mana? Setiap hari doakan mak ayah kita selepas setiap kali solat kan. Kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata guru saya sebut, siapa yang setiap kali solat tak mendoakan mak dan juga ayahnya, maka dia orang yang sombong. At least saya kata at least setiap kali lepas solat angkat tangan doa, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa mak ayah aku ya Allah. Mak ayah aku mengandungkan aku, melahirkan aku, membesarkan aku daripada kecil sampai aku besar. Yang apa yang aku nak semua dia bagi ya Allah. Tolonglah rahmati dia. Kasihanilah mak ayahku ya Allah. Sebab apa? Nabi SAW menyebutkan reda Allah Ta'ala kepada seorang anak ialah bergantung kepada sejauh mana redanya ibu dan juga ayahnya kepada anaknya. Reda Allah bergantung kepada reda mak dan juga ayah. Jadi adik-adik sekalian, whatever you do in your life, apa pun yang kita buat dalam hidup kita, jangan kita ketepikan mak dan juga ayah kita. Adik-adik nak kerja apa pun, silakan. Adik-adik nak kahwin dengan siapa pun, silakan. Adik-adik nak berkawan dengan siapa pun, silakan. Adik-adik nak buat apa pun dalam kehidupan, silakan. Tetapi tolong dapatkan restu dan juga reda ibu dan juga ayah. Boleh adik sekalian? Ibu misali ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Tu mak kita. Boleh ada Islam? Jangan nangis, relax Jangan nangis. Lagi saya pun nak nangis juga. Sebab betapa susah payahnya. Datangnya seorang lelaki kepada Nabi SAW, seorang pemuda. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk pergi berjihad, berjuang dengan kamu dan juga tentera Islam. Kata Nabi SAW, yang datang ni pemuda yang hebat, yang kuat. Kata Rasulullah, adakah di rumah kamu ada mak ataupun ayah kamu? Kata pemuda tersebut, ya Rasulullah, ada, saya masih ada mak yang uzur. Kata Nabi SAW, pulanglah. Kerana jihad kamu adalah di situ, Nabi kata. Nabi suruh dia balik. Sebab apa Nabi kata jihad kamu ialah dengan mak kamu? Allahu Akbar. Bukan Nabi tak bagi dia berjihad dengan sahabat. Bagi. Tapi Nabi kata yang terlebih utama jihad untuk kamu ialah mak kamu. Sehingga sampai tahap macam tu dia sekalian. Sedangkan ni perang ni. Nak lawan dengan musuh Islam. Nak beritahu betapa utamanya yang namanya ibu. Setitis peluh darah dan juga setitis susu ibu yang pernah masuk ke mulut kita, kita tak akan boleh ganti walaupun kita ambil gunung yang ditukar menjadi emas bagi kat mak kita, tetap kita tak boleh bayar balik semua yang mak kita telah berikan kepada kita. Begitu juga setiap keringat peluh darah yang menitis, keringat yang mengalir di dahi, pipi mak ayah kita yang mencari rezeki susah payah untuk kita, tetap kita tak akan boleh balas segala jasa mereka. Sebab itulah Nabi suruh kita muliakan mak ayah. Adik-adik sekalian, tolong jaga adab dengan mak ayah. Itu yang pertama, mencintai Rasulullah. Yang kedua, bukti seseorang itu mencintai Nabi SAW ialah banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Adik-adik rajin tak selawat? Rajin. Selawat ni kan ada banyak. Siapa yang sakit,
hendaklah dia beramal dengan selawat yang disebutkan sebagai selawat syifa. Guru ustaz dia pernah bagi tahu, dia kata siapa yang sakit, sebenarnya setiap keadaan kita ni dia ada jenis-jenis selawat yang sesuai untuk kita. Kalau siapa yang sakit diuji dengan sakit, maka banyakkan baca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu selawat syifa. Kemudian siapa yang ada hajat, sama ada kecil ataupun besar, senang ataupun susah, siapa yang ada hajat, ya Allah saya nak cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ni, siapa ada hajat, banyakkan membaca selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu. Sambung. Wa tuqda bihi al-hawaiju وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ ونفس بعدد kulli ma'lumillah. Hafal kan lagu tu kan? Ke tak hafal? Ke hafal lagu? Kan? Ustaz tak nak sebut lah kan? Macam-macam lah lagu kita hafal kan? Tapi kalau boleh hafal lah selawat pada Nabi SAW. Dan banyak lagi selawat-selawat yang lain. Dan selawat yang paling utama ialah selawat yang macam kita baca dalam sembahyang kita tu. Selawat apa dia panggil? Selawat Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah sampai habis. Itu selawat yang paling utama lah. Cuma kalau boleh jangan kurang daripada 100 kali setiap hari. Bacalah selawat yang ringkas. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rajin-rajin kalau kita memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Sebab apa? Nabi SAW menyebutkan orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat nanti di hari akhirat ialah yang paling banyak berselawat ke atasku, kata Nabi SAW. Jadi siapa yang nak dekat dengan Rasulullah, maka hendaklah dia banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Baik. Kemudiannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tanda kita mencintai Rasulullah ialah kita mengenali dan menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang ustaz rasa adik-adik perlu ada dalam rumah adik-adik. Nanti buka dalam Shopee ke, dalam Lazada ke, ada dijual dalam tu. Dekat Shopee pun ada. Adik-adik beli, ada satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini ialah kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullah, yang mana salah seorang perawi hadis yang masyhur, Imam Tirmizi dia susun nama kitab ni ialah kitab Syama'il Muhammadiyah. Adik-adik beli kitab Syama'il ni, baca di rumah. Dekat dalam tu dia tunjukkan, dia ceritakan kepada kita tentang fizikal Rasulullah, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah berkomunikasi, bercakap dengan orang, cara Rasulullah berdakwah, diceritakan dengan detail dan juga terperinci dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebab apa Ustaz suruh beli? Kerana kita nak kenal dengan Nabi, kita kena baca yang berkaitan dengan Nabi. Adik-adik, minat macam mana pun kita kepada mana-mana tokoh dalam hidup,
belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia seseorang yang dibicarakan dengan cukup terperinci, dengan cukup detail sebagaimana dibicaranya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bawa pada ustaz biografi seseorang yang diceritakan rambutnya macam mana, telinganya macam mana, mukanya macam mana, giginya macam mana. Tak ada, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Very very special. The special one and the only one, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada carilah kitab tu, bacakan di rumah kita. Diceritakan tentang Rasulullah. Jadi kita ni, tanda kita cinta Rasulullah, kita kena kenal Nabi. Kan? Kalau kita cinta kepada BTS, kita kenal ada berapa ahli kumpulan dia. Ada yang paling tua umur berapa. Kan? Ketua dia nama apa. Kan? Suka makan apa. Kita tahu. Kita kalau kawan tanya tu senang je. Alah celah gigi je. Kan? Lisa Blackpink. Dia putih-putih sikit kan. Contoh. Kita boleh cerita. Kan? Kita boleh sembang dengan kawan kita ni 5 jam pun tak apa. Pasal seronoknya kita sebab minat yang sama. Tapi kenapa bila cerita sikit, ceramah 2 jam, 2 jam tak sampai kan. Ceramah 1.5 jam rasa lamanya ustaz. Letihnya ustaz, cepatlah habis ustaz. Kita cerita tentang Rasulullah, kita rasa nak cepat habis. Allahu Akbar. Jadi sekalian tak apalah, jangan rasa sedih. Ustaz bagi contoh. Kenapa 5 jam running marathon cerita Squid Game kita tak rasa letih? 5 jam tengok Netflix. Sampai tak semayang zuhur. Tengok daripada pukul 11 pagi sampai asar. Kan? Running. Kan? Benda tu 5 jam, 6 jam tengok movie dekat Netflix. Tak rasa penat. Sebab kita seronok. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Bila mana kita dengar ceramah tentang Rasulullah, kita baca tentang Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ada Islam Hebat Nabi kita. Diceritakan dengan detail bagaimana fizikal Rasulullah, kan? Macam mana gigi Rasulullah berjarak, gigi hadapan, cahaya kelihatan. Siapa yang melihat pasti akan tenteram jiwanya. Nabi apabila berbicara, bicaranya Nabi SAW cukup fasih, lancar. Dan bila Nabi bercakap, kata sahabat, kami melihat seolah-olah adanya butiran-butiran cahaya yang kecil seperti mutiara yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bercakap keluar apa? Helio. Mercik. Oi, jangan kena aku kan. Lari. Tapi Nabi SAW bila berbicara, Masya Allah, seperti butiran permata yang kecil yang keluar daripada mulut Nabi SAW yang sepertinya cahaya disebut. Baik. Nabi SAW, peluh Nabi ni bau wangi, lebih harum daripada kasturi. Peluh kita bau apa? Peluh saya Ustaz bau sama belacan kan, contoh. Kan ada sahabat Nabi SAW yang tadah, yang tahan peluh Rasulullah tu dengan dalam botol, tahan. Sebab apa? Nak buat minyak wangi. Satu hari Rasulullah SAW baring tidur di satu rumah sahabat, dan hari itu memang agak panas sikit berbanding hari yang lain. Berpeluh badan Nabi SAW yang mulia.
Datang sahabat ni, waktu Nabi tengah tidur, dia datang selus-selus, dia tahan peluh Nabi SAW. Nabi terjaga. Nabi kata, apakah yang sedang berlaku? Nabi tanya dia. Ya Rasulullah, wallahi, dia kata, aku sedang menahan peluh engkau, ya Rasulullah. Wallahi, dia kata, peluh engkau adalah lebih harum daripada kasturi, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi senyum tengok dia. Dan sebab tu kita, kan, rambut kita, kan, kalau kita potong, ada tak orang nak simpan rambut kita? Saya nak frame lah, rambut awak ni cantik, saya nak simpan dalam frame. Tak ada. Tapi rambut Nabi SAW disimpan, dibahagi-bahagikan kepada sahabat. Semua yang ada pada tubuh Rasulullah tidak dikira sebagai kekotoran. Termasuklah yang lebihan daripada Nabi SAW. Nah, kita kalau buang air kecil dengan air besar, kan, busuk tak? Busuk. Tetapi tidak bagi Nabi SAW. Bila kita tak kenal, maka kita tak akan cinta pada Rasulullah. Kita kena kenal. Kan? Tengok dalam cerita Guardian of the Galaxy. Tahu cerita movie tu? Tahu? Ke saya seorang je tengok. Guardian of the Galaxy tu ada satu watak namanya Groot. Groot ni satu pokok yang jalan ni slow je, steady je. Groot ni adalah satu gambaran, satu manifestasi orang putih nak cerita kepada kita bahawa itulah yang pernah berlaku kepada Nabi SAW. Kan ada satu Guardian of the Galaxy volume 3 ke volume 2. Yang Groot tu, dia membesarkan diri dia jadi bola tu, dia selamatkan kawan-kawan dia tu. Maka begitulah halnya pernah berlaku kepada Nabi SAW. Cuma Guardian of the Galaxy tu, pokok dia tu, dia nisbahkan kepada pokok Gharqad lah. Pokok yang melindungi orang Yahudi, sebab dia orang apa, bukan Islam. Tapi dia nak ceritanya kepada kita, ada dalam kalangan sahabat Nabi ni ialah pokok. Pokok pun cinta pada Rasulullah. Satu hari, kata sahabat, ketika mana Nabi SAW sedang berbaring di satu kawasan, sahabat tu nampak dari jauh ada satu batang pokok yang mengeluarkan akar dia daripada bumi, keluarkan akar dia, dia berjalan seperti manusia. Dia berjalan, dan dia mendekati pada Rasulullah, dan seolah-olah dia sayang Rasulullah, dia cium Rasulullah. Rupa-rupanya, lepas je Nabi bangun, sahabat tadi cerita, ya Rasulullah, tadi ketika mana kamu tidur, ya Rasulullah, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, ada satu pohon, ada satu pokok yang dia mengeluarkan akarnya, lalu dia mendekati kepada engkau dan memberikan, dan seolah-olahnya dia sedang berbicara kepada engkau, ya Rasulullah. Kemudian lepas je dia buat macam tu, pokok tadi, kata sahabat, dia balik semula ke tempat dia, memasukkan akar dia ke dalam tempat dia yang asal tadi, lalu dia duduk di situ semula. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah wahai sahabatku, itulah pokok yang telah meminta izin kepada Allah untuk memberikan salam kepada aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok minta izin pada Allah nak bagi salam pada Nabi SAW. Apalah halnya kita? Duit banyak. Setiap tahun bertukar telefon dan sebagainya. Beli telefon mahal-mahal. Tapi umrah sekalipun tak pernah kita nak simpan duit, kita nak ziarah Nabi SAW. Kan? Sebut je melancong. Negara mana yang saya tak pernah pergi, Ustaz? Semua negara Eropah saya dah sampai. Bila tanya umrah dah sampai, tak pernah pergi lagi. Maka inilah jawapan yang cukup menyedihkan. Jadi sebab itu, Ustaz nak minta jasa baik adik-adik sekalian, cikgu-cikgu sekalian. Kalau mak ayah kita ada rezeki lebih, maka pesan dekat dia orang, simpanlah duit. Niat nak ziarah Nabi SAW. InsyaAllah, Allah akan bawa kita jelajah pusing dunia. Sebelum nak pergi ke tempat lain, Ustaz cerita kat adik-adik sekalian. Ustaz pergi umrah. Ustaz orang yang Ustaz anak orang susah. Ustaz memang susah. Ustaz tak ada duit banyak. Adik bayang umrah nak pergi 6,000 tau. Sekarang ni Ustaz dimaklumkan hampir RM7,000 satu orang nak pergi umrah. Kos dia. Masa Ustaz pergi tu sebelum Covid, Ustaz tak pernah terfikir yang Ustaz akan pergi ziarah nak pergi buat umrah. Sebab kita orang susah. Duit yang kita ada pun cukup-cukup makan dan simpan untuk anak, isteri dan sebagainya. Nah, Ustaz orang kampung biasa, anak seorang penoreh getah. Anak seorang pekebun. Tapi Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, doa, ya Allah, nak sangat ziarah Rasulullah, nak sangat buat umrah. Akhirnya Allah Ta'ala rezekikan dapat buat umrah, dapat jadi mutawif. Allah Ta'ala bawa pergi. Ustaz pergi dengan Ustaz Don. Alhamdulillah, pada tahun 2018, Ustaz pergi, dan lepas je Ustaz balik daripada umrah, betul lah kata guru Ustaz, kata hampir je ziarah Rasulullah.
InsyaAllah urusan akan dipermudahkan. Lepas tu nak pergi mana pun, Allah akan bawa. Lepas je Ustaz balik, selang sebulan lepas tu, Ustaz dapat rezeki pergi ke England dan juga Perancis. Alhamdulillah. Ustaz guna duit sikit je, 1,000 lebih, dekat 2,000. Yang lain semua sponsor ditanggung. Allah, Ustaz rasa macam aku bukannya nak pergi sangat pun, tapi sebab orang nak sangat kita pergi. Dan kita pun tak pernah sampai, tak pernah terbayang pun. Sebelum ni duk tengok bola kan, duk tengok London tau, bukannya Lendu ni dekat Melaka kan. London. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak pernah terbayang. Saya kata, apa yang menarik? Bila saya sampai di sana, saya tengok rupa-rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah nak bagi kita betul lah lita'arrafu. Kita kenal macam mana budaya orang yang pernah datang jajah negara kita. Kan, tengok tempat dia. Ustaz abadikan momen tu dekat dalam Instagram, Ustaz letak, Ustaz simpan, dan ada beberapa nota yang Ustaz insya-Allah akan bukukan lah benda-benda tu. Kalau tengoklah, kalau ada bajet sikit Ustaz cetaklah buku. Tapi memang benda yang menarik ialah kita tengok tempat orang yang mana di sana antara nama yang banyak didaftarkan untuk anak-anak mereka ialah nama Ahmad dan juga Muhammad, duduk pada ranking yang ketiga. Begitu juga di Scotland. Di Scotland, di US, di negara-negara Eropah yang lain, nama Ahmad dan juga Muhammad berada pada senarai daftar anak yang tertinggi, yang ketiga, keempat. Selepas nama lain-lain ni, nama-nama Kristian dan sebagainya. Makna kata Islam sedang bangkit di Eropah. Tu yang Ustaz nampak antara pengalaman-pengalaman yang Ustaz akan bukukan insya-Allah. Dan sebagai yang terakhir, kita ada lebih kurang 10 minit sahaja lagi. Ada apa-apa pertanyaan tak adik-adik nak ajukan, nak tanya insya-Allah. Kalau ada muskil ke, ada benda yang tak faham ke, insya-Allah mungkin Ustaz boleh kongsikan pada adik-adik sekalian. Sebelum Ustaz nak tutup dengan satu kisah kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sedikit mungkin ada kawan-kawan kita ke cikgu ke, insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz kata nak cerita pasal hiburan yang dibolehkan masa awal-awal tadi. Ada? Tak ada Okey, tak ada. Saya kira mungkin sebagai menjimatkan masa lah cikgu. InsyaAllah kalau ada rezeki Ustaz, nanti. ada tadi seorang pelajar tadi bertanya. Ya, Raja Nur Aisyah, boleh ulang? Tak. Tadi Ustaz kata dia ada nak cerita pasal hiburan yang dibolehkan bila kita dah cerita ni. Ya, betul. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma hidayatan lis-shawab. Sedikit Ustaz nak sentuh tentang hiburan yang diperbolehkan. Yang tadi boleh nak antara 3 ataupun 4 tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah. Antaranya ialah mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi. Yang kedua ialah banyak berselawat kepada Nabi. Yang ketiga ialah berusaha untuk kenal dan juga baca sirah Nabi SAW. Yang ketiga dan yang keempat ialah membenarkan apa jua yang dikhabarkan, yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang nombor 4 ni Ustaz nak sebut pasal hiburan tu. Yang keempat, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW tanpa sebarang keraguan. Sebab apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala sebut dalam Quran, setiap apa yang dikata oleh Rasulullah, yang dibicarakan oleh Rasulullah, yang disuruh dibuat oleh Nabi SAW, bukan kerana hawa nafsu Rasulullah, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Baik, adik-adik nanti ada Google kan? Adik-adik buka Google, adik-adik tengok, adik-adik tulis irsyad fatwa mufti wilayah tentang hiburan dalam Islam. Fatwa berhibur dalam Islam. Pada 3 tahun lepas, saya ingat Ustaz, ataupun 4 tahun yang kebelakang, Mufti Wilayah Persekutuan pernah mengeluarkan garis panduan berhibur dalam Islam. Adik-adik baca dalam tu. Antaranya disebut sesuatu hiburan ataupun nyanyian itu menjadi haram disebabkan liriknya. Asal sesuatu perkara ni mubah, yang ini harus. Kan? Adik-adik main game, harus tak? Harus. Sebab tak ada dalil yang mengharamkan. Tapi bila dia jadi haram, bila adik-adik main sampai tak semayang, adik-adik main tu kerja nak maki orang, kalau kalah game maki orang, maka dia menjadi haram. Maka begitu juga hiburan ataupun nyanyian tadi. Bila yang dia jadi haram? Bila ada lirik yang bertentangan dengan syarak. Kan? Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, mufti Perak pun ada, mufti wilayah pun ada. Garis panduan berhibur dalam Islam. Bila ada lirik yang haram, tak boleh. Contohnya ajak orang untuk bermaksiat secara terbuka.
kan, berjoget dalam air dekat Sunway Lagoon, contohlah. Macam pernah tengok je kan, kan kat Sunway Lagoon kan, pesta air ramai-ramai kan. Tak bolehnya. Adakah pelajar Sri Konvent Kajang buat itu? Tak ada kan. Jangan pergi. Kemudian yang kedua, haram disebabkan majlisnya. Kan, majlis tu campur lagi perempuan. Campur lelaki perempuan, adanya hidangan arak dan sebagainya, contoh. Campur ni dalam keadaan tidak ada batas. Tak boleh. Haram disebabkan majlisnya. Yang ketiga, haram disebabkan alatnya. Digunakan alat-alat hiburan yang melampau. Kan, entah apa benda metal, apa pelik-pelik ni kan. Macam nak puja kepada syaitan, iblis dan sebagainya. Maka tak boleh. Kemudian yang menyanyinya, yang membuat persembahan tu, boleh jadi sebab dia pula boleh jadi haram. Contohnya, dia berpakaian yang mendedahkan aurat, menyanyi di depan khalayak dan sebagainya. Kena ingat, suara perempuan bukan aurat. Kalau suara perempuan aurat, semua pakat bisu lah. Cikgu pun tak boleh cakap lah bisu cikgu. Pasal suara aurat, suara bukan aurat. Dia jadi aurat bila mana kita merendahkan, melunakkan, kan. Biasa orang perempuan ni lunak suara bila dia menyanyi kan. Dia nak bagi the best one suara tu, dia akan melunakkan suara dia. Maka kata ulama, perempuan tak boleh lunakkan suara di hadapan lelaki yang bukan mahram dia. Sebab takut jadi fitnah. Maka sebab itu dibincangkan. Nanti tengoklah, nanti baca nanti. Dan banyak lagi sebab-sebab keharaman. Antaranya banyak lagu-lagu minta maaf sebut yang duk kempen suruh buat maksiat secara terbuka, zina secara terbuka. Banyak lagu-lagu Hollywood, Bollywood, banyak. Maka ianya boleh menjadi haram. Maka lebih baik ditinggalkan. Baik. Dan tu hiburan yang mendidik jiwa pula. Kenapa tangan boleh mendatangkan fitnah? Boleh bagi contoh. Sesama perempuan, tengok tangan sesama perempuan yang lain, mungkin tak ada apa. Tapi orang lelaki dengan orang perempuan ni dia ada current. Kan, kata Ustaz Azhar Idrus kan, pernah dalam video kat TikTok pun ada sebut juga bahawa ni orang lelaki orang perempuan ni dia ada current. Macam magnet lah, negatif positif kan. Kalau umur 7 tahun 6 tahun main pondok-pondok, kahwin-kahwin, okey tak? Okey lagi. Sebab umur 6 tahun kan, hak yang perempuan jadi pengantin perempuan, yang lelaki jadi pengantin lelaki kan. Tapi kalau umur 20 tahun main kahwin-kahwin, agak-agak kahwin betul ya? Dah. Ada contoh. Sebab tu kena jaga rambut selai ke, telinga ke, tapak tangan ke. Sebab keadaan tak sama dah macam waktu kita kecil. Orang lelaki orang perempuan ni dia ada magneto dia panggil. Memang cukup bahaya. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tundukkan pandangan dan juga labuhkan pakaian. Ini sebut dengan perintah Allah Taala dalam Quran. Dan saya kira menjawablah persoalan tu. Hiburan yang mendidik jiwa ialah hiburan yang mengajak kita untuk kenal Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah hiburan-hiburan yang lain kita tak boleh dengar? Boleh. Tapi jangan sampai melalaikan kita daripada kita buat kewajipan kita semayang, tak tutup aurat. Tak boleh lah. Maka kita dengarlah. Ustaz pun kadang-kadang dengar juga. Lagu-lagu lama ni, kemana perginya hati. Kalau lagu-lagu SGB kan, adik-adik tak faham lagu tu. Sebab atuk Ustaz dengar, kemana hilangnya rasa. Tu. Pernah dengar lagu tu? Tak pernah dengar? Kan? Bonda senyum riang, menerima bahtera merdeka. Tu lagu-lagu orang dulu-dulu. Adik-adik mana-mana tahu kan lagu-lagu tu. Adik tahu lagu apa? You say I love you, but you don't think I know what you done. But when you call me baby, you know. Adik-adik sambung lah. Ustaz pun tahu dekat lagu tu. Tapi saja dia tak simpan lagu tu nyanyi kan. Tapi nak sebutnya, adakah salah kita menyanyi? Kita berhibur? Tak salah. Hatta ketika mana Nabi bermusafir pun, Nabi bawa tukang syair Nabi SAW untuk menghiburkan. Untuk hiburkan hati Nabi SAW. Boleh faham Ustaz ni teka ya lagu tadi tu. Lagu siapa tu? Nyanyi tu lama lah lagu tu. Ustaz tak pandai nyanyi. Maka ada syair-syair yang dilantunkan untuk bagi keseronokan. Kalau kita musafir balik kampung, kan, kita balik dari KL, balik Kelantan 20 jam tau. Kalau hari raya tu 20 jam yang buat main. Kita dapat partner duduk sebelah, kerja tidur je. Letih tak kita bawa kereta? Letih.
Kan? Tapi kalau kita adakan hiburan, nyanyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia memberikan keseronokan kepada kita. Dah sampai dah, dah sampai dah. Tak perasan. Duk sembang, buat lawak sikit, nyanyi sikit, tak tahu dah sampai dah Kelantan. Contoh, balik dah kampung. Sebab hiburan memberikan kelegaan kepada kita. Baik, kemudian ada soalan tadi tentang mimpi Rasulullah. Mimpi kepada Nabi SAW ni adalah satu perkara yang benar. Adalah satu perkara yang benar. Sebagai terakhir, Ustaz kira sebelum Ustaz tutup, mimpi kepada Rasulullah adalah satu harapan dan juga impian bagi mereka yang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga kan Nabi sebut, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, maka benarlah dia bertemu denganku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai kepada aku. Adik-adik sekalian, pernah satu ketika Nabi SAW ziarah kepada kubur ataupun makam sahabat yang syahid di perang Uhud. Apabila Nabi ziarah, ketika mana Nabi balik, Nabi menangis. Sahabat apabila Nabi ziarah tu, Nabi sebut dulu. Kata sahabat, kami ikut Nabi SAW ziarah kepada makam syuhada yang syahid di perang Uhud. Maka Nabi menyebutkan Assalamualaikum. Nabi kata, salam ke atas kamu wahai sahabat-sahabatku yang syahid. Assalamualaikum. Nabi kata, Assalamualaikum ya ahli dia, wahai semua yang berada di sini, wahai ahli-ahli syuhada. Nabi kata, sesungguhnya kamu telah mendahului kami, dan kami juga akan pergi bersama kalian yang telah pun mendahului kami, dan aku, kata Rasulullah, juga akan pergi bersama dengan kalian. Lalu ketika mana Nabi balik daripada ziarah tu, kata sahabat, kami tengok Nabi SAW tiba-tiba menangis. Menangis tersedu-sedu sehingga janggut Nabi, pipi Nabi ni basah dengan air mata yang banyak. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Adakah kami ni telah buat engkau luka akan hati engkau ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku rindu kepada ikhwanku, kata Nabi SAW. Aku rindu kepada ikhwanku, kata Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami ni ikhwan kamu ya Rasulullah? Bukankah kami ni ikhwan kamu? Kata Rasulullah, antum ashabi, kamu adalah sahabatku, kata Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, yang aku maksudkan ikhwanku yang aku rindu ialah umatku, yang mana mereka datang jauh daripada selepas kewafatan aku, kata Rasulullah. Mereka tak pernah dengar aku berbicara, mereka tak pernah melihat kepada aku, mereka tak pernah pun jumpa dengan aku, tetapi mereka beriman kepada risalah yang aku bawa, kata Nabi SAW. Maka ketahuilah bahawasanya aku sangat merindukan mereka. Merekalah umatku, kata Nabi SAW. Merekalah umatku, kata Rasulullah, aku rindu kepada mereka, aku rindu kepada mereka. Kata sahabat, kami tak pernah tengok Nabi SAW menangis yang bersangatan seperti mana hari itu. Rupa-rupanya itulah hari-hari, detik-detik yang terakhir sebelum Nabi SAW jatuh sakit, dan kemudiannya Nabi wafat kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi wafat, Masya Allah tabarakallah, adik-adik sekalian, bayangkan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan yang gelisah. Semua tertanya-tanya, adakah Nabi SAW telah kembali, telah meninggalkan kita semua? Bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ketika mana sakit, Nabi minta izin kepada isteri yang lain. Nabi kata, izinkan, adakah kamu izinkan aku untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah? Kemudian sahabat dan juga isteri Rasulullah mengizinkan. Apa yang berlaku ketika mana wafatnya Nabi SAW? Nabi menyebutkan, Masya Allah tabarakallah, Nabi kata apa? Sakit sungguh nak mati ni, Nabi kata, sakit sungguhlah sakarat ni, Nabi kata. Nabi ambil tangan, Nabi celupkan dalam satu bekas, Nabi sapu wajah Nabi yang mulia. Nabi mengatakan bahawa alangkah sakitnya mati ni. Nabi kata, sakitnya sakarat ni, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di akhirnya Nabi SAW sebelum wafat, Nabi kata apa? Nabi doa ketika mana sebelum Nabi wafat tu, semoga Allah melindungi kamu, semoga Allah menolong kamu, semoga Allah menguatkan kamu. Dan kata-kata terakhir baginda Rasulullah ni ditujukan kepada umat sebelum baginda turun dari mimbar tu, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Nabi SAW menyebutkan, wahai manusia, sampaikanlah salamku kepada orang yang mengikutiku daripada kalangan umatku sehinggalah pada hari kiamat. Nah, bayangkan adik-adik sekalian, Nabi SAW sangat cinta dan sayang dan rindu kepada kita. Adakah hati kita ini rindu kepada Nabi SAW? Kalau kita rindu kepada Rasulullah, maka ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Amalkanlah sunnah Nabi SAW. Nah, cegahlah kawan kita yang mana yang buat dosa dan juga maksiat tu, tegurlah mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada semua. Ustaz minta maaf, minta ampun jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Jangan lupa selawat pada Rasulullah, sayang mak ayah, sayang guru, doakan untuk mak ayah dan juga guru kita dan juga kita semua. Jangan hidup ni mencari musuh, tetapi banyakkanlah berkawan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Anas atas ceramah dan juga perkongsian ilmu itu tadi. Moga-moga segala yang disampaikan oleh da'i itu tadi menjadi pedoman dan pegangan serta iktibar buat kita semua untuk menjadi ummah yang lebih baik. Dengan berakhirnya ceramah dan soalan-soalan itu tadi, maka tamatlah sudah bicara Maulidur Rasul kita pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri, saya Armanira binti Muhammad Arif mewakili pihak Panitia Pendidikan Islam SMK Konvent Kajang memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan di dalam pengendalian majlis ini. Terima kasih diucapkan kepada para pentadbir, wakil-wakil PIBG, guru-guru, ibu bapa serta puteri-puteri konvent yang dikasihi kerana dapat meluangkan masa dalam majlis ilmu ini. Saya akhiri majlis bicara Maulidur Rasul ini dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.